لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر لمعانيه. اللهم صل على سيدنا محمد. والترتيل بألفاظه وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب اللهم صل على سيدنا محمد من الخشوع والتعظيم خالية يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل ولو علموا لعملوا فإن العلم ما نفع. قال المؤلف رحمه الله تعالى فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر لمعانيه. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu taala anhu menyuruh kita untuk yang pertama kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma'at tadabburi li ma'anihi, tetapi memperbanyakkan membaca Al-Quran itu ialah dengan mentadabburkan maknanya. Maksud mentadabbur ialah memperhatikan maknanya. Ataupun merenungi maknanya. Allahumma salli ala sayyidina. Kata dia wa tartili li alfazihi. Pada waktu kita baca Al-Quran, kita bacalah Al-Quran dengan mentadabburkan maknanya dan mentartilkan alfaznya. Mentartilkan alfaz maknanya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membaca mengikut yang pertama makhraj huruf,
Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memperhatikan tajwid. Mana tartil tu makna baca bagi elok, baca bagi betul, sesuai dengan ataupun seperti mana Al-Quran diturunkan dulu. Mentartilkan bacaan Al-Quran ialah zahir. Mentadabburkan makna Al-Quran ialah batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, mentartilkan bacaan Al-Quran ialah untuk kita mendapat pahala. Mentadabburkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bacaan Al-Quran ialah untuk kita merasa. Jadi rasa tu rasa di dalam hati. Bila mana kita baca betul sesuai dengan Al-Quran diturunkan dulu kepada Rasulullah daripada Sayyidina Jibril alaihi salam, jadi pada ketika itu kita mendapat pahala. Sebab di sana banyak orang yang baca Al-Quran tapi dia bukan mendapat pahala, tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Seperti mana yang Nabi sebut, kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak orang baca Al-Quran tetapi Quran melaknatnya. A'udzubillah min dzalik. Maknanya dia baca tak betul. Tapi kalau dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca tak betul dalam keadaan dia masih belajar, tu dimaafkan. Masalahnya dia sudah tahu betul macam mana, dia tahu kaedah baca Al-Quran, dia tahu tajwid, tapi dia mengabaikan. Tu dia panggil wal Quranu yal'an. Kalau kita kata macam mat, huruf mat, dia kena bagi hak pada huruf tu. Kalau 5, kena baca 5. Kalau 4, kena baca 4. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau 2, baca 2. Jangan baca lebih. Mungkin seseorang tu dia tak baca lebih. Mungkin seseorang tu dia tak baca kurang, tapi dia terlebih. Jadi 3, dia 4. Kadang-kadang. Begitu juga membaca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tertil, termasuk dalam membaca, memberikan huruf itu haknya. Sebagai contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ra tu kena baca, bukan qad habis. Inna. Itu ramai juga orang yang tak memberi hak kepada yang sepatutnya. Inna tu wajibal gunnah, wajib kita dengung 2 harakat. Kalau inna tak ada, inna 2 harakat. 2 harakat ni bergerakkan 2 jari. 1 2. 1 2. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna, anzalna tu ikhfa. Inna anzalna, inna. Jadi inna dengan hamzah yang duduk pada anzalna tu ialah mad jaiz munfasil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau mad jaiz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi harakatnya kalau cepat kita baca 2, kalau sederhana kita baca 4, kalau lambat kita baca 6. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna anzalnahu fi. Kalau baca cepat dia 2 ya. Inna anzalna, lepas tu dengan hamzah tu jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kalau kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ra tu inna anzalnahu fi lailatul qadr, ra tu kena baca. Macam juga idza jaa nasrullahi wal fath, ha tu kena baca.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih, bukan fasabbih. Banyak juga orang baca fasabbih, dia tak baca fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ha tu kena baca. Bukan wastaghfir, ha hilang. Maknanya kena bagi hak kepada huruf, dipanggil tertib. Kalau kita masih belajar, kalau kita salah dimaafkan. Tapi kalau kita tak belajar langsung, kita tekan nak baca ya, tu dah wal Qur'anu yal'anu. Quran akan melaknat kita, na'udzubillah min dzalik. Qala wal yakun mumtali'an bi 'azamatil mutakallimi. Dan hendaklah juga orang yang membaca Al-Quran itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mumtali'an, penuh hatinya, bi 'azamatil mutakallimi, dengan kebesaran yang bercakap, inda tilawati kalamihi, ketika membaca kalamnya. Siapa mutakallim itu? Allah. Maknanya ketika mana kita membaca Al-Quran, kita mesti penuhkan hati kita dengan kebesaran Allah. Sebab Al-Quran itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menurunkannya, yang berkata-kata, yang bercakap itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap dengan kita tak pakai huruf dan tak pakai suara. Tu kailah, tu dia panggil sifat kalam Allah. Sifat yang duk pada Allah tu, dia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tu dia panggil kalam nafsi, kalam yang duk di Tuhan. Kalam yang main kat kita ni, Al-Quran tu yang kita baca berhuruf, bersuara, tulis di kertas. Jadi tu dia panggil kalam lafz, tu dia panggil kalam lafzi. Bila keluar, ya ayyuhalladzina amanu qumu ila salati qamu kusala, contoh. Jadi bila mana kita baca, dia berlafaz, tu dia panggil kalam lafzi. Jadi yang baru tu hak tu lah, hak ada huruf, hak ada suara, hak ada kertas, hak bertulisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi peruntukannya hanya untuk orang yang mengaji saja. Tapi kalau kita nak sebab di kedai kopi, tak boleh. Takut orang pergi sangka kalam Allah yang duk di Allah tu pun baharu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak boleh tengok dia, kita tak boleh dengar dia bercakap di dunia ni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kalamnya hak jenis lafzi. Jibril bacakan pada Rasulullah, Rasulullah baca kat kita semua. Jadi kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanpa kalam lafzi ni, kita tak tahulah bacaan Al-Quran tu macam mana. Jadi di atas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata faham kita kata kalam ni kalam Allah, sekalipun dia lafzi mas ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena membesarkan kalam tu. Jangan baca Quran mulut kita masih busuk. Bacalah Al-Quran dalam keadaan kita telah membersihkan mulut kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merasa kebesaran Tuhan. Sebab tu Quran ni, di antara cara kita nak baca dalam keadaan kita merasakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebesaran dia kena baca dalam keadaan tertil. Jangan kalut nak habis. Seperti mana kita mengaji bab makhraj huruf, seperti mana kita mengaji bab tajwid. Jadi kita ni nak baca Quran ni nak penuhi semua tu, faham? Makhraj tak keluar bagi betul, tajwid nak baca bagi betul. Tentulah kita kena baca lambat-lambat, tertil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita baca cepat pun tak apa, tapi kita kena bagi hak-hak kepada yang berhak. Takut kita meninggalkan memberi hak, itu yang berdosa tu. Baik.
Setiap huruf dalam Quran tu semua ada hak, semua kena baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita tak bagi hak, berarti kita tak bagi hak, maknanya kita tak baca dah, kita tinggal baca dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau kita baca macam tu, kira nak berderai habis je. Jadi yang pertama sekali, kita tak dapat menghayati. Sedap Quran ni kalau penghayatan. Apa segala pun semua sedapnya penghayatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh makan. Makan kalut-kalut tak sedap. Walaupun makanan yang diangkat pada kita tu sangat sedap, tak sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa segala yang sedap, tak ada penghayatan, tak sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembayang. Kalut-kalut kira nak habis ya sembayang, kira nak perhabis ya, tak sedap. Melainkan kita sembayang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bercadang nak duduk lama dalam sembayang. Bila kita cadang nak duduk lama dalam sembayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika itu dapatlah kita menghayati semua berkait dengan sembahyang. Fatihahnya, sagi rokoknya, sujudnya, semua dalam sembahyang, tindak tanduk kita tu semua dapat kita memberi hak juga, baru sembahyang kita sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Katanya, tapi jadikan hati kamu penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana kamu membaca kalam Allah. Qala wala yaqra'u kama yaqra'ul ghafilun. Dan dia jangan baca seperti mana membaca oleh orang-orang yang ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang membaca Quran tapi dia ghafilun. Ghafil ni maknanya dia alpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan baca Quran macam orang-orang ghafilun baca. Macam mana cara mereka baca? Alladzina yaqra'una al-Qur'ana bi'alsinatin fasihatin. Iaitu orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad membaca Al-Quran dalam keadaan lidahnya fasih. Baca betul, fasih bacaan Al-Quran. Wa aswatin aliyatin, suara pula tinggi. Itu macam qori-qori je. Jadi bila tengok orang baca, orang masuk pertandingan bacaan Al-Quran, jadi kalau tengok orang tahun ni tak ada, tahun lepas tak ada no. Apa ni, pertandingan musabaqah Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Baca fasih, suara tinggi. Wa qulubun minal khusyu'i wat ta'zimi lillahi khaliyatun. Tetapi hati khusyuk dan membesarkan Tuhan itu kosong. Jangan baca macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia baca Al-Quran ni, kalau baca dari hati akan jatuh ke hati. Dia apa segala pula. Kalau seorang tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menyanyi contohnya, ataupun bernasyid contohnya, dia kata tu dia menghayati, akan jatuh ke hati. Begitu juga orang menyampaikan ilmu pun, kalau dia baca, daripada dia membaca ataupun mengajak daripada hati, akan jatuh ke hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tazkirah yang kita bagi ke orang. Bila mana kita menyampaikan tazkirah ke orang, kalau
Daripada hati akan jatuh ke hati. Tapi kalau bukan daripada hati, dia hanya singgah di telinga saja. Dia tak lebih daripada tu. Bayangkan, ada dalam sejarah Rasulullah dan Nabi dan dakwah dia, Rasulullah baca Quran ni, bayangkanlah, tak ada seseorang baca Al-Quran lebih cantik daripada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran seperti mana Quran diturunkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quran diturunkan, yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi kita sambut bacaan tu seperti mana Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penuh dengan kebesaran Allah, kegurunan kepada Allah sebab membaca kalamullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua kalam-kalam yang orang lain cakap, semua kita jemu, kecuali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalam yang Allah turunkan kepada kita tu yang tidak jemu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu mana kita mengaji Quran tajwid dulu, lepas habis mengaji Quran, dulu kami mengaji Quran tajwid, hari ni orang mengaji kafar. Jadi dalam habis-habis mengaji tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ramai-ramai kita pakat kata kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Kalam qadim tidak jemu mendengarnya. Nanti suruh apa ni Luqman, apa ni, buat qasidah tu. Kalam qadim tidak jemu mendengarnya. Hak lain semua kita jemu dengarnya. Macamlah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah akan rasa jemu. Hal lain kita tengok lama-lama kita rasa jemu. Tapi melihat Nabi tak pernah ada rasa jemu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran fasih, suara tinggi, tapi hati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terhadap hati ni. Hati ni makna apa? Hati ni yang kita nak hati macam mana? Hati yang khusyuk, dan juga hati yang rasa besarnya Allah tak ada. Itu makna orang ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak baca Quran macam tu. Kita nak baca Quran, mulut baca, hati merasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak rasa ni dia kena tahu makna Tuhan kata apa. Bagi contoh dulu waktu kami mengaji, Tok Guru cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang qari, Imam Masjidil Haram, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mengimami sembahyang di Masjidil Haram tu. Bila sampai di ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tapi dia menangis. Dia berhenti sebab tak boleh pi. Dia sebab dia menangis. Berulang-ulang kali, ambil balik, tak boleh pi. Lepas daripada sembahyang, orang tanya, Imam, kami nak tanya, pasal apa? Apa rasa apa? Imam ni dia buta.
Bila Allah kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tak tengok macam mana unta diciptakan? Pasal apa dia menangis? Sebab dia tak boleh melihat unta. Unta ni, Allah mencipta unta ni sebegitu unik. Bila mana dia duduk, unta ni dia seperti kita duduk tahiyat. Dia lipat kaki tu elok macam kita duduk tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ketika mana dia nak terum, ni dia turun seperti mana kita nak turun sujud. Terum tu mana dia nak turun tu seperti mana kita nak turun sujud. Saya ada satu pengalaman. Saya ni waktu duduk Mesir, saya dah bercita-cita. Aku sehari pun aku tak pergi tengok piramid tu. Piramid ni dia makbad. Dia ialah tempat ibadat Firaun sallallahu alaihi Muhammad. Tempat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah pada saya tak mau pergi piramid. Hal lain saya pergi, hal tu saya tak mau pergi. Sedangkan piramid itulah jadi mertu tanda Mesir. Kalau piramid keluar Mesir lah tu, Egypt. Tak mau pergi lah saya. Tapi Tuhan ni dia maha kaya. Ayah mak saya sallallahu alaihi Muhammad, mereka nak pergi Mesir. Tujuan mereka nak pergi Mesir, mereka nak pergi tengok cucu mereka. Nak pergi tengok cucu mereka. Pengorbanan waktu tu nak pergi tengok cucu-cucu sulung sallallahu alaihi Muhammad. Mereka sanggup pun jual tanah nak pergi Mesir sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila sampai di Mesir, sambut ayah apa semua, ayah mak sallallahu alaihi Muhammad. Tengok cucu dah, cucu khiyau sampai tak mau sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis puas dah sallallahu alaihi Muhammad. Tiba-tiba ayah kata, jom kita pergi tengok piramid. Habis lah saya. Dia ajak pergi tengok piramid. Jadi saya pergi ke piramid tu sebab dia nak tengok. Ayah ni ayah saya dia orang halus juga. Dalam duk pergi berjalan tempat-tempat sejarah tu dia tengok. Kita tengok tak tengok apa ayah lama-lama. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila sampai di piramid tu, kita pun tak kerti tengok apa dah. Sampai tu. Tapi dapat tahu lah piramid tu apa. Macam mana orang dulu-dulu buat piramid sallallahu alaihi Muhammad. Tak macam kita buat. Mereka buat halus, mereka buat seni. Cara mereka tu sallallahu alaihi Muhammad. Dia letak je batu tu dia letak je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sampai hari ni tu kekal. Kita buat cantik, buat masjid berkami cantik, tapi retak lah. No? Tu kemahiran teknologi dulu. Tak apalah saya tengok tu. Kemudian saya tu sallallahu alaihi Muhammad nak pergi ke selatan Mesir. Di Asyut dan Aswan. Sebab saya ni peruntukkan duit saya macam saya cerita kemarin. Mak ayah hantar duit, saya bagi 3. Mengaji, beli kitab, jalan. Tahun tu saya peruntukkan duit nak pergi ke selatan Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aswan nama dia. Selatan Mesir. Tapi nak pergi sana, nak pergi macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok dia ada satu kelab, dia panggil kelab Nadi Wafidin, iaitu kelab untuk orang-orang yang bukan Arab. Mereka menganjurkan sebab saya sallallahu alaihi Muhammad dapat beasiswa untuk orang yang bukan Arab ngaji Mesir dulu. Sebulan RM65
tapi dah cukup lah, alhamdulillah. Walaupun tak banyak tapi berkat. Topak lah dengan duit orang tua hantar. Akhirnya dengan kawan saya seorang, Allahumma salli ala Mak Ki, Pulau Pinang, lama tak jumpa. Jadi dengan Mak Ki ni saya pun pi ke Aswan. Pi ke Aswan ni, Allah cantik Aswan ni. Sampai di Aswan, dia tak kata Aswan, dia bila saya nak pi ke ulu Sungai Nil tu. Allah Sayyidina Muhammad di Aswan. Kalau sampai di Aswan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aswan ni dia sempadan dengan Sudan. Sampai di Aswan, kita macam dah macam duduk di Sudan. Orang cara pakai baju, budaya mereka macam Sudan, hitam-hitam, orang hitam-hitam. Kalau kita ke utara Mesir, orang putih-putih. Salah Sayyidina Muhammad, orang Arab sana cerah-cerah. Sebab lepas laut Mediterranean. Kalau kita pergi selatan, jadi mereka panggil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sungai Nil tu, mereka tak panggil Sungai Nil. Kita je panggil Sungai Nil, dia panggil Bahrul Nil, Lautan Nil. Bila pergi ke sana, Sayyidina Muhammad, tengok Sungai Nil cantik. Dia tak macam Sungai Nil di Kahirah. Sungai Nil sana biru. Biru sungguh. Bila mana kita masuk, kita naik kapal, naik perahu, Sayyidina Muhammad, tengok jauh biru, tengok dekat, Allah nampak sampai dalam-dalam. Sayyidina Muhammad. Bila kita duduk membelakangkan Sungai Nil tu, tuan-tuan tahu bahasa saya, kita macam duduk dalam postcard. Lah tak ada postcard dah kan? Maknanya macam kita duduk dalam gambar. Cantik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, dan dia merupakan bandar peranginan ataupun bandar pelancongan. Orang putih ramai. Tetapi yang saya kagum, lepas subuh macam ni, mengenyut budak-budak naik basikal pakai sorban. Lepas tu kepiah lepa merah. Sorban sama macam Syekh Azhar pakai tu kan. Sorban hak sama tu, ekor tak ada, dan kepiah lepa merah. Naik basikal pakai jubah belah macam ni. Salah Sayyidina Muhammad, budak-budak naik basikal, naik jubah macam tu. Kita keluar hotel, menyut. Ish, ramainya. Pergi mana ni? Saya tanya orang hotel, lepas ni budak-budak ni ngaji mana? Lepas ni ngaji di Tahfiz, Ma'had Tahfiz Azhar. Azhar ni siapa-siapa nak masuk dia mesti masuk dulu Tahfiz dia. Lepas tu Sanawi dia, sekolah menengah dia, baru boleh masuk universiti dia. Sebab itu siapa orang Arab yang masuk Azhar, dia sudah hafal Quran. Cawangan dia bukan sikit, berbelah-belah. Dan pelajar yang mengaji di sebuah cawangan dia beribu-ribu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Azhar tak mewajibkan orang main kuliah. Kalau main tak cukup kelas tu boleh celih 40 orang ya. Kalau main 5-6 ribu nak buat tak mana. Pandai-pandai lah hampa nak mengaji. Siapa nak main mengaji, masalah saya nak main awal, masuk kelas awal. Kelas tu 40 orang boleh masuk. Kalau main lewat, duduk luar, Syekh tak mahu lah. Lepas tu hampa nak lulus, pandai-pandai lah cari nota. Tu tak dia, Azhar ni tak macam universiti kita. Allahu Akbar. Taib. Yang saya nak cerita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penghayatan Syekh ni, bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana Quran dibaca, dia tak nampak sebab dia buta, dia menangis. Sebab aku tak boleh tengok macam mana Allah mencipta unta. Unta ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pengalaman saya lah,
Bila nak turun tu, dari saya, dia bila pi di piramid ni, dia ada orang meniaga perniagaan dia nak naik ada unta. Jadi bila naik unta tu, boleh juga lah. Saya pun naik dengan adik saya, Ustaz Zul Khairi. Kami ngaji sama-sama mengaji Mesir. Waktu mana ayah saya sampai, kami dah berdua ada di sana. Jadi naiklah unta. Adik saya duduk depan, saya duduk belakang. Naik tu pakai tangga. Tak apalah pakai tangga tu. Bila turun tu, dia nak turun tu, dia terum. Kami kata nak terum tu bergelak lah, pasal takut jatuh. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi orang Kedah takut tertomoh tak tahu merodak turun lah. Macam kita lah, macam contoh anak kita duduk belakang kita, gantung di belakang kita kan, waktu kita nak sujud tu anak jadi macam mana? Tu kata unta ni dia turun macam orang nak sujud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula unta ni nak bagi tahu dia punya perangai dia, perangai orang soleh. Unta ni binatang yang paling cemburu sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia berbeza dengan ba'alih baya. Ba'alih baya ni binatang yang tak ada cemburu. Orang pernah buat satu kajian, ba'alih baya ni, tahu tak ba'alih baya? B-A-B-I. Ni untuk orang tak aktif Jawi. B-A-B-I. Orang buh hak jantan dia dalam kandang, buh bini dia dalam kandang. Lepas tu buh B-A-B-I hak jantan lain masuk dalam kandang sama. Masuk jantan tu, dia merogol bini ba'alih baya ni. Tengok aja tak buat apa. Berarti dia tak ada cemburu. Siapa-siapa yang makan ba'alih baya tak ada cemburu. Tu tengok Cina, orang putih, mana ada cemburu? Ada Sayyidina Muhammad. Bini Cina pakai semak pendek ya. Tapi orang tengok betih, orang tengok paha bini dia tak rasa apa pun sebab dia makan ba'alih baya. No? Orang Islam ni, oleh kerana kita ni tak makan hak tu, sifat orang Islam ni dia cemburu. Cemburu ni baik. Allahumma salli ala Sayyidina. Jaga agama. Unta ni, kata guru saya, Sayyidina Sayyidina Muhammad, kalau dia tengah berasmara dana dengan bini dia, tiba-tiba ada orang mengenap, dia sedang-sedang tu, dia ligan orang tu, dia kejar. Pernah sekali tu kata guru saya, Sayyidina, dia ligan-ligan, dia kejar-kejar, tak dapat. Selamat orang tu. Tiba-tiba beberapa minggu dia jumpa orang tu, dia kenal, dia bunuh. Tu kata binatang unta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Binatang yang boleh duduk di padang pasir, dia ada bekalan air, ada tangki air atas dia. Dia boleh simpan air. Macam mana saudara tu hamba tu kena kaji. Macam mana waktu mana dia jalan tengah padang pasir, dia tak perlu berhenti minum air sebab dia ada bekalan air. Binatang yang boleh makan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh makan tumbuh-tumbuhan, Musalla Sayyidina Muhammad, yang ada duri. Dia makan, dia kunyah biasa. Macam mana duri tu tak melukakan dia? Sebab itu Imam Al-Haram ni menangis sebab tak boleh tengok unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tu contoh. Maknanya Al-Quran kalau kita baca, kita menghayati, kita akan menangis. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau baca Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang macam kalau lepas dia baca Quran, orang akan terhidu daripada mulut dia macam dalam dia terbakar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak?
Macam dalam dia terbakar, macam ada benda terbakar dalam diri dia. Itu Sayyidina Abu Bakar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Rasulullah sembahyang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila sampai di ayat azab, orang yang belakang Nabi akan dengar bunyi seperti mana ayat yang tak di atas api menggelegak bila mana dia mendidih. Itu orang dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah pengalaman dengar waktu mana almarhum Pak Haji Isa ada dulu. Dia jadi imam sembahyang sujud sajadah pada hari Jumaat. Waktu mana dia datang ke Darul Ulum, saya di belakang dia betul-betul. Dia baca ayat sejadah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sampai di ayat azab, betul bunyi suruh. Kita duk mengaji Nabi, kita duk mengaji Nabi, bunyi dalam dada Nabi tu seperti mana ayat mendidih tu. Alhamdulillah, Allah bagi saya dengar daripada bacaan Pak Haji Isa. Ni dipanggil para awliya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi Quran jangan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam keadaan kita baca kita tak membuat penghayatan terhadap dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala yaqra'unahu kama unzila min fatihatihi ila khatimatihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada pagi ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas subuh ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masyidah Muhammad Kuala Kedah, keluarga Nur Aini dan Nursiah, Syarifah Rahmah dan keluarga Kuantan, Fazilah keluarga Kulim, Ibrahim dan keluarga Shah Alam, hamba Allah keluarga Kampung Kabu Pasir Mas, Kampung Kekabu Pasir Mas, hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah Banting Selangor, Mazni Abdullah, Muhammad Mulyadi keluarga Singapura, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, Syahsidah Husin keluarga Taiping, Salma Ismail keluarga Selangor, Lina Azina Ibrahim Langkawi, hamba Allah keluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin Ahmad dan Rozita Taman Soga Batu Pahat Johor, Kak Rodiah keluarga Jalan Tok Kumbak Kuala Setak, arwah Haji Abdul Latif bin Omar dan keluarga Bedok Singapura, Haji Sulaiman Mak Saleh dan keluarga Gelang Baru Singapura, Masturah Abdul Latif Johor Baru, Auzir Yaakob dan arwah Nurliah Bujang Pinggir Titi IKL, Rahmah dan keluarga Tasik Glugong Pulau Pinang, Saiful Azrin dan Liza Yusof Sri Manjung, Azida Muiz dan keluarga Taman Kirara Puchong Selangor, Nur Aini dan Zuhairi keluarga Pasir Mas dan Zahar Yusof Ampang KL, Amirah sekeluarga Ipoh Perak, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, Nur Aziran sekeluarga Pinggiran USJ, Ishaq Abdullah dan Saidah Husin keluarga Batu Pahat, Nur Wahida dan Khairul Nizam serta anak-anak Kampung Cegak Penang, Nurul Nadia binti Mustafa dan keluarga Pasir Gudang Johor, Rozani Nasruddin Ceras, Farah Wahida Marina Makno Taman Permata KL, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Nur Hayati Saad Kota Damansara, Hajah Zubaidah Yaakob Mazlina Azmi dan Azizul Kulim, seterusnya arwah Abah Muhammad Suami, Nur Adibah Muhammad Suami, seluruh ahli keluarga Tanjung Malim, hamba Allah sekeluarga Selayang, Muhammad Rozi Husin dan Nur Fadilah Martan dan anak-anak Puchong,
Haji Wan Syakizar dan keluarga Kajang, Suzi Kajang, Nur Amira Nur Amran Nasir Melaka, Intan Gombak KL, Fatimah keluarga Ceras, Rafael Rizik Shah Alam, Nur Haidar Ibrahim keluarga Putrajaya, Muhammad Taufik Ilyas keluarga Negeri Sembilan, Sabiah Sadat binti Sapa keluarga Selangor, Siti Nur Hayati Gelempak Shah Alam, Muhammad Satria Budiman keluarga Kajang Selangor, Nailah Rejab keluarga BBST Sepang, Nur Aini keluarga Pantai Dalam KL, Roziah Mak Isa Kampung Banggul Cengal Jabi, hamba Allah Kota Baru Mak Suati dan keluarga, Mak Suati suami dan keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, Arwah Hasnah Millah dan keluarga Felda Gunung Bisut Sungkai Perak, hamba Allah dan keluarga Baluk Kuantan, hamba Allah Bandar Seremban Selatan, Rabi'atul Suhaimi Jenderam Hilal Dengkil, Haslina binti Makno dan keluarga Sungai Petani, Nek Dahnam binti Megat dan suami anak-anak Jitra, Nur Saedah Saiful Auni Adnin Arfa Syakir Syamil Mantin Negeri Sembilan, Mazni dan keluarga Melaka, hamba Allah sahabat grup Darsa 18 khususnya Allahyarham Baharum Ibrahim yang hidup dan telah meninggal dunia Bukit Naga Shah Alam, hamba Allah semoga suami Azmi bin selamat terkeluar batu karangnya, amin. Yasmin Ridwan keluarga Sungai Buloh, Nur Aisyah Idris keluarga Gombak, Izahar Ibrahim dan Hamiza Ibrahim, Nur Ain Haniza keluarga Subang Bestari Selangor, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad keluarga Melaka, grup Darsa 18, sahabat grup Darsa 18, hamba Allah Hajah Syahridah dan keluarga Ampang Selangor, Allahyarham Husin bin Ahmad dan Hajah Sapiah binti Haji Ahmad, Rogayah dan keluarga Kodiang Kedah, Imar Lenggeng Negeri Sembilan, Muhammad Afiq Zafri Al-Ustaq, Abdul Ashraf keluarga Taman Cahaya Ampang, Ahmad SPPK Sekambut, Bonda Hajah Nuraihan binti Muhammad Razali dan anak cucu Pekan Pahang, Puan Siti keluarga Shah Alam, Muhammad Suhaimi bin Awang Rantau Panjang Kelang, dan Muhammad Ali keluarga Johor. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur para penaja dan penyumbang kita, para penginfak kita dalam rahmat dan kasihan belah Dia. Moga-moga semua Allah bagi panjang umur, Allah murah rezeki, Allah bagi bahagia, Allah bagi tenang, Allah bagi rahmat, Allah turunkan berkat. Moga-moga anak cucu kita adalah anak cucu yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang tak meninggalkan sembahyang, terpimpin di bawah taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan insya-Allah moga-moga semua penaja kita dan kita semua selamat daripada COVID-19 insya-Allah, dan selamat daripada perancangan musuh yang dihantar kepada kita. Mudah-mudahan yang telah diuji sabar dan tabah, harapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan Allah limpahkan kepada kita rezeki yang murah, hati yang lapang, dan kita selalu dibela oleh Tuhan. Kita akan insya-Allah Allah selalu bagi kita kekuatan untuk mendekatkan diri pada Dia. Kita harap insya-Allah Tuhan pandu kita dan Tuhan iring kehidupan kita dengan taufik dan hidayah sampai ke hujung usia. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada sedikit perkongsian pada pagi ini.
Yang pertama berkenaan dengan yang saya umumkan baru ni, iaitu tajaan pada semua muslimah untuk menerima satu kit yang lengkap penutupan aurat yang ditaja oleh Muslimah Secret. Jadi pihak Muslimah Secret minta maaf sebab mereka masih belum dapat post kepada semua yang berhajat. Sebabnya kerana banyak sangat, beribu-ribu. Dia baru duk ambil alamat semua. InsyaAllah lepas kita minggu depan tuan-tuan akan terima hadiah ini berperingkat-peringkat. Sabarlah Ustaz, InsyaAllah mana boleh dapat cepat-cepat. Ada kena sabar Ustaz. Moga-moga Allah bagi kemudahan, kita dapat insyaAllah. Yang seterusnya ada satu maklumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada hamba Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak berkongsi sedikit perkongsian anak saya 10 tahun perempuan bermimpi Tuan Guru Syekh di medan perang bersama Ustaz Mukti dan Tuan Guru ni Aziz. Dia kata dia nampak Tuan Guru Syekh dan yang lain menentang musuh dan melaungkan Islam. Mengalir air mata saya. Dia cerita, Masya Allah, dia menceritakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam dalam mimpi itu dia cakap nampak di sebuah pantai dipenuhi bot dan kapal-kapal. Allahu Akbar. Jadi kita harap yang baik-baik lah. Kita harap yang baik-baik untuk negara kita. Jadi kita masalah sayyidina Muhammad, kalau kita duduk dalam keadaan bahaya, kita minta Allah angkat bahaya, insyaAllah. Tapi kalau itulah takdir kita, wajib kita mempertahankan negara kita, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.